Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aziz bin Muhammad Haswan dan nombor matrik saya adalah 2021107657. Pada video kali ini saya akan membincangkan tentang apa itu erti mercy killing atau pengenalan mercy killing. Mercy killing atau euthanasia boleh ditafsirkan sebagai kematian sederhana atau dikenali sebagai good death. Ia juga dikenali sebagai pembunuhan rahmat atau bunuh diri dengan bantuan pakar perubatan. Euthanasia dianggap sebagai cara cepat untuk cara untuk mempercepat kematian pesakit yang dalam keputusasaan dan kesakitan yang teruk. Dan ini adalah jenis-jenis euthanasia. Yang pertama ialah euthanasia sukarela. Ia dikaitkan secara langsung dengan apa yang dipanggil hak untuk mati, yang di mana dalam kes ini pesakit tersebut menginginkan kematian itu tersendiri. Yang kedua ialah euthanasia tidak disengajakan. Dalam euthanasia yang tidak disengajakan, persetujuan pesakit adalah tidak tersedia kerana mungkin mereka tidak sedarkan diri atau tidak dapat berkomunikasi. Dengan arti kata lain adalah koma. Dan ketiga adalah euthanasia luar kawalan. Euthanasia yang dilakukan tanpa persetujuan pesakit. Kebanyakan prosedur ini dilakukan atas faktor waris pesakit itu sendiri untuk melanjutkan euthanasia atas saranan daripada pakar perubatan, oleh kerana pesakit telah diperhatikan dan berada dalam keadaan yang serius dan menyakitkan. Dan objektif pada kajian kali ini adalah untuk menganalisa kedudukan dan posisi pelaku tindakan euthanasia dalam pandangan hukum agama Islam. Yang kedua adalah menambah referensi baru dalam hukum syariah Islam, khususnya dalam skop perspektif euthanasia. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai subangsih pemikiran penulisan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana Islam pada khususnya mengenai kedudukan pelaku euthanasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas Fikri bin Zainuddin. Nombor pelajar 21123-189. Kelas J4 CEEC 110 dan semester 3. Saya akan membentangkan kajian literatur saya iaitu euthanasia. Euthanasia diperbahagikan daripada 5 iaitu euthanasia pasif, aktif secara sukarela, secara tidak sukarela dan involuntary euthanasia. Euthanasia pasif adalah suatu kaedah mempercepatkan kematian dengan menghentikan salur makanan, salur ubat ataupun prosedur yang boleh meneruskan hidup. Euthanasia aktif adalah suatu kaedah mempercepatkan kematian dengan cara menyuntik ubat ataupun pelbagai cara yang boleh mematikan. Euthanasia secara sukarela iaitu sesuatu kaedah mempercepatkan kematian dengan permintaan pesakit kerana tenat ataupun penat menghadapi penyakit yang tidak boleh diubati. Euthanasia secara tidak sukarela iaitu sesuatu kaedah mempercepatkan kematian tanpa permintaan pesakit ataupun wasiat, dan ianya selalu berlaku apabila pesakit mengalami koma. Involuntary euthanasia ialah kaedah mempercepatkan kematian tanpa penjelasan yang jelas. Kes bunuh diri di Malaysia meningkat dari tahun 2019 hingga 2021 dan kes bunuh diri Malaysia melibatkan euthanasia aktif dan euthanasia sukarela. Tahun 2019, 609 orang. Tahun 2020, 631 orang. Dan pada tahun 2021, pandemik PKP, seramai 1,708 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad Samsudin dan nombor matrik adalah 2021108579. Jadi pada video ini saya akan menerangkan bagaimana kami menjalankan kajian kami dan apakah kaedah-kaedah yang telah kami gunakan. Okey,
Metodologi kajian itu adalah salah satu nama bagi mencari salah. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad Samsudin dan nama matriks adalah 2021108579. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan metodologi kajian kami yang telah kami gunakan. Okey. Metodologi kajian yang telah kami gunakan adalah menggunakan kaedah pencarian maklumat di dalam internet. Jadi pencarian maklumat dalam internet ni sangat mudah dan senang. Sebabnya kenapa? Sebab semua benda kita boleh type di hujung jari saja. Okey, jadi saya teruskan lagi. Kenapa kami menggunakan kaedah pencarian maklumat di dalam internet? Hal ini kerana ia sangat moden dan maju. Kenapa ianya dikatakan moden dan maju? Kerana setiap apa yang kita type, setiap apa yang kita tulis di dalam ruangan telah disediakan, ia akan memaparkan pelbagai maklumat dengan lebih spesifik dan terperinci. Contohnya seperti kita menulis perkataan dunia. Jadi apa yang akan keluar, apa yang akan dipaparkan adalah semua yang berkaitan dengan dunia. Jadi perkara sebegitu sangat mudah bagi kami untuk mencari maklumat tentang euthanasia. Jadi yang terakhir, kenapa kami menggunakan kaedah pencarian maklumat dalam internet? Kerana ia sangat mudah untuk mendokumentkan dan menyatukan kesemua maklumat. Jadi semua maklumat telah kami kumpulkan, kesemua maklumat telah kami kaji. Kami akan kumpulkan dan satukan kesemua maklumat itu menjadi satu kertas kerja ataupun satu kajian yang lengkap. Jadi ia sangat senang dan mudah bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Rizwan. Nombor gaji saya 2011222747. So saya akan meneruskan pembincangan saya tentang dapatan kajian. Saya akan meneruskan pembincangan saya. Terdapat di slide adalah isi-isi penting dalam pembincangan saya, iaitu tindakan umat Islam terhadap umat Islam. Yang kedua, di luar jangkaan. Yang ketiga, perkara yang tidak dapat dipastikan. Dan yang keempat adalah perkara yang memudaratkan orang. Baiklah, isi pertama dan isi kedua ini saya mengkaitkan mesi killing, iaitu ataupun pembunuhan secara belas kasihan. Baiklah, uraian bagi isi pertama adalah kita sebagai umat Islam hendaklah menolong sesama umat Islam selagi kita mampu. Bagi isi kedua adalah apa yang saya masukkan di luar jangkaan. Uraiannya adalah pada zaman sekarang terdapat virus yang amat bahaya, iaitu COVID-19, dan ramai orang telah meninggal secara mengejut tanpa mengetahui beliau mempunyai sakit COVID-19. Okey, baiklah, uraian bagi isi keempat adalah perkara yang tidak dapat dipastikan, iaitu contohnya pesakit yang mengalami koma. Koma ini adalah satu penyakit yang tidak dapat diketahui bahawa pesakit itu dapat hidup secara normal ataupun pergi secara tidak tahu. Maksud saya tidak tahu adalah pergi secara senyap dan tiada isyarat ataupun sinyal-sinyal yang bahawa dia akan pergi untuk selamanya. Baiklah, isi huraian saya bagi isi keempat adalah perkara yang memudaratkan orang. Apa saya masukkan perkara yang memudaratkan orang adalah contohnya sakit kanser. Sakit kanser ini adalah sakit yang memudaratkan orang yang masih hidup, masih berjalan, masih bernafas, masih melihat seperti kita. Tapi dalam masa yang sama, orang tersebut mengalami sakit yang amat sakit. Isi yang ketiga dan keempat ini adalah saya mengkaitkan mengenai euthanasia aktif dan pasif. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Zakiuddin. Nombor matrik saya 21108161. Baiklah, setelah mendapat tahu apakah itu euthanasia, apakah jenis-jenis dia, pasif atau aktif,
saya akan meneruskan dengan apakah hukum eutanasia diguna pakai kepada seseorang ataupun pada asalnya yang namanya mesti kilik. Jadi hukumnya adalah haram. Ianya haram kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan juga bertentangan dengan etika perubatan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, tugas seorang doktor ialah menolong pesakit dalam perkara kebaikan. Jadi, membantu mempercepatkan kematian ataupun memperlambatkan kematian tidak termasuk dalam perkara kebaikan, tetapi ianya tergolong dalam perkara yang dilarang dan berdosa. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 92 yang bermaksud, tidak harus sama sekali seseorang mukmin itu membunuh seseorang mukmin yang lain, kecuali tidak sengaja. Terusnya kita sambung dengan maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi kepada 5 iaitu hifz an-nafs, hifz al-ab, hifz an-nas, hifz ad-din dan hifz al-mal. Jadi, eutanasia ini amatlah berkait dengan hifz an-nafs, iaitu berkait dengan nyawa. Berdasarkan maqasid syariah, sains teknologi memelihara nyawa atau jiwa berada pada kedudukan yang agak tinggi. Kehidupan yang sihat adalah sesuatu yang amat berharga dan amat bernilai kepada setiap manusia. Jadi agama Islam menyeru kepada setiap umatnya agar selalu atau sentiasa bersikap optimistik ketika menghadapi segala dugaan ataupun ujian. Jadi, kita kembali lagi bersama saya, Muhammad Fadli bin Muhammad Samsudin. Jadi untuk kali ini, saya akan simpulkan kesemua isu-isu serta perbincangan yang telah kami kaji. Daripada pengenalan sehinggalah ke isu-isu serta perbincangan yang telah kami kaji sendiri. Jadi, yang pertama adalah eutanasia terbagi pada 2 iaitu eutanasia pasif dan eutanasia aktif. Eutanasia pasif adalah satu kaedah yang tidak disengajakan untuk mematikan seseorang itu, manakala eutanasia aktif adalah satu kaedah yang disengajakan untuk mematikan seseorang itu. Jadi contoh-contoh eutanasia pasif adalah kita dapat lihat sendiri pada 2 tahun ini di negara kita tengok yang terdekat sendiri, di negara kita terjadinya telah merebaknya satu virus iaitu COVID-19. Itu adalah salah satu pendekatan ataupun penyakit yang boleh menyebabkan berlakunya eutanasia pasif. Manakala eutanasia aktif pula adalah satu kaedah yang mematikan seseorang itu dengan sengaja, bukannya tidak sengaja, dengan sengaja. Jadi sebagai contoh, kebanyakannya berlaku di negara-negara Eropah. Sebabnya kenapa benda tu berlaku? Ia disebabkan oleh pihak kerajaan ataupun kita panggil dia sebagai ketua presiden, memang nak mengurangkan populasi rakyat di negara mereka sendiri. Jadi perkara itu memang tidak sewajarnya dilakukan, tapi mereka tetap melakukan untuk mengurangkan populasi di negara tersebut. Jadi yang kedua adalah sesuatu hukum yang ditentukan dengan cara yang telah ditetapkan, bukannya sengaja memberi sebarang hukum. Jadi setiap apa yang berlaku pada zaman sekarang ni memang ada hukumnya tersendiri, bukannya kita saja-saja tetapkan. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini, setiap apa yang berlaku kita boleh hukumkan, kita boleh letak hukum, tapi dengan kita ada 2 kaedah. Yang pertama maqasid syariah dan yang kedua adalah qawaid fiqhiyah. Jadi kedua-dua itu adalah kaedah yang telah digunakan daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang bagi menentukan sesuatu hukum. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.